Kita akan mula dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh tolong kuat sikit tak mic? Slow sangat. Saya suka kuat-kuat sikit. Okey. InsyaAllah kita akan kita akan sambung slide kita hari ini. Tajuk kita hari ini iaitu tentang umrah berkaitan dengan niat bersyarat, tawaf wada'. Tapi ziarah Madinah kita sambung besok, ya. Tawaf wada', ziarah Madinah mungkin besok lah. Cuma hari ini kita ni mungkin slide saya yang lama mungkin tak ikut muka surat buku ni kot. Sama ke? Dia samalah. Okey, sama-sama. Jadi seperti biasa kita mula dengan lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tengok tajuk yang disebutkan tadi. Okey, pengertian umrah ataupun kita ulang sikit berkaitan dengan wajib dan rukun haji, ya. Tinggal umrah sekejap. Kita nak ulang kaji tentang haji. Rukun kita guna bahasa yang mudah faham, tak perlu bahasa ayat buku. Rukun benda yang mesti kita buat. Kalau kita tak buat, apa akan berlaku pada haji? Belum sah selagi kita tak buat. Dah buat, akan sah. Selesailah. Ataupun boleh jadi tak sah langsung. Ada contoh wukuf, kita tak wukuf. Memang tak sah lah haji kita. Apa yang berlaku kalau orang tu tak dapat wukuf? Selain daripada dia tak dapat meneruskan kerja hajinya. Tapi dia boleh tukar dengan umrah. Bukan tukar niat dah. Dah terus pergi tawaf umrah, sa'i umrah, gunting rambut. Sebab dia niat haji. Tapi tak dapat Arafah, tak dan. Maka dia terus pergi Masjidil Haram, tawaf, sa'i umrah punya, tawaf umrah, sa'i umrah, gunting rambut. Dapat umrah dia. Dia tak perlu ubah niat. Aku tukar niat daripada haji menjadi umrah, tak payah. Terus automatik pergi tawaf je lah. Tawaf tu automatik jadi tawaf umrah. Sa'i umrah, gunting tahallul umrah punya. Sebab dia tak dapat wukuf. Itu tak sah lah haji dia.
Hajinya tak kira. Kalau belum selesai tawaf dan sa'i, koma. Belum tawaf, belum sa'i. Sedangkan tawaf dan sa'i adalah rukun. Maka dia kena tunggu sampai bila dia sedarnya, bila dia ada kemampuan untuk lengkapkan. Walaupun dah setahun koma dia. Ya, walaupun setahun koma. 2 tahun ke 3 tahun ke, mana tahu jadi kan. Koma 3 tahun baru sedar. Sedar-sedar dia belum lagi tawaf sa'i. Pergilah tawaf haji, sa'i haji, selesai. Sah tak? Sah. Jadi tertundalah kesahihan haji dia tu. Tertunda. Sehingga dia buat yang lengkapnya rukun. Itu rukun Kalau tak buat, belum sah ataupun batal. Tak sah. Seperti wukuf tadi. Ataupun niat, dia tak niat. Okey, itu rukun. Adapun wajib, benda perkara yang mesti buat. Sekali lagi saya nak sebut, banyak orang kata, ustaz kata tak buat, boleh ganti dengan dam. Kalau tak buat perkara wajib, boleh ganti dengan dam, bayaran dam. Jadi dia malas nak pergi melontar, sedangkan melontar perkara wajib. Malas nak pergi mabit di Mina 3 malam. Dia kata boleh bayar dam, saya bayar je lah. Malas nak pergi, duduk hotel Mekah je. Malas nak pergi melontar, saya bayar dam je lah. Saya duduk hotel Mekah. Boleh tak tu? Dari sudut atas kertas memang lulus lah dia punya haji dia. Dia bayar dam. Tapi di sisi Allah, takkan dapat haji yang mabrur. Fail haji dia. Pahalanya. Dari sudut atas kertas, teorinya, okey lulus. Tapi di sisi Allah ditolak. Sebab dia sengaja meninggalkan benda wajib. Sengaja. Yang tadi ustaz kata boleh bayar dam. Yang tu kalau tak sengaja. Ada uzur, ada sakit, ada halangan. Ganti dam. Okey, tak ada masalah. Ni sengaja-ngaja tak boleh. Malas-malas tak boleh. Sebab dia benda wajib, mesti buat. Sebab tu kita kena tegas awal. Perkara yang mesti buat. Wajib buat. Bila sebut wajib, tinggalnya berdosa. Kalau kita tinggal. Tapi kalau ada halangan, tak dapat gini, okey ganti dengan dam. Bukan sengaja tak nak buat. Ya? Itu wajib. Okey. Ulang sikit rukun haji. Yang pertama, niat haji. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. 4, sa'i. Yang kelima, gunting. Jangan sebut tahlul gunting. Tahlul, kita ada cerita tahlul tu lain. Ni gunting. Rukun gunting. Haji tak sama dengan umrah. Nanti umrah kita cerita lain. Yang kelima. Yang keenam, tertib ikut susunan pada kebanyakan rukun. Itu rukun haji. Wajib haji pula. Yang pertama, niat di miqat. Yang kedua, larangan. Tinggal larangan ihram. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. 4, melontar jamrah kubra 10 bulan. Itu baru lengkap. Ada jamrah kubra, ada 10 bulan. Yang keempat dah kan? Yang kelima, mabit 3 malam tasyrik. Dan yang keenam, melontar 3 hari tasyrik. 6 wajib, 6 rukun. Yang ni mesti melekat tau ni. Melekat. Kan? Benda ni tak boleh kita confuse. Mana wajib? Ini wajib ke rukun? Tahu. Ni bahaya. Haji kita boleh terbatal pahala. Bukan batal haji. Batal pahala. Haji tadi sebut teorinya lulus. Tapi pahala di sisi Allah tu kita takut. Cara mengerjakan, okey, kita masuk dalam bab umrah. Umrah pun ada hukum yang sama, rukun umrah, wajib umrah. Agak sikit berbeza daripada yang haji tadi. Okey, kita tengok pengertian umrah dulu. Umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Jadi apa hukum buat umrah? Banyak orang jawab salah.
sunatnya Ustaz. Nak buat ibadah sunat, umrah. Dah, umrah bukan sunat. Dia hukum sama dengan haji. Kalau kita kata haji rukun Islam, wajib. Umrah pun rukun Islam, wajib. Cuma yang rukun tu seumur hidup, yang first time. Kali pertama. Tapi umrah ialah dah pergi kali kedua ni, dah 10 kali dah. Yang tu kira sunat lah. Macam tu juga haji. Haji first time tuan-tuan adalah rukun, wajib. Rukun Islam tu. Ya, dapat peluang kedua, ketiga, keempat, yang tu sunat je lah. Kan, yang wajib kita dah laksanakan. Sama. Sama je. Kalau jawapan kata umrah hukumnya sunat, salah. Umrah adalah rukun Islam pertama kali untuk umat Islam. Wajib dilakukan oleh umat Islam kali pertama. Cuma sunat bagi kali kedua dan seterusnya. Sama dengan haji. Jangan jawab umrah tu sunat. Kali pertama rukun, wajib. Ni dalilnya Allah sebut dua-dua kali. Sempurnakanlah, tunaikanlah haji dan umrah. Berarti dua-dua tu rukun Islam. Rukun umrah dan wajib umrah. Kenapa tak jalan? Saya dah tukar slide, sini tak jalan. Tukar. Okey. Rukun umrah dan wajib umrah. Yang pertama sama dengan haji lah. Haji pun ada niat haji. Ini pun niat umrah. Sama niat. Yang kedua tawaf ada juga dalam haji. Sa'i sama ada dalam haji. Gunting cukur ada dalam haji. Tertib pun ada dalam haji. Ni ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. Haji ada 6 rukun. Apa yang membezakan umrah dan haji? Wukuf sahaja. Rukun beza satu tu je. Dalam umrah tak ada wukuf. Dalam haji ada wukuf. Okey, tengok wajib pula. Sama pengertian tadi juga. Pengertian mesti buat. Kalau tak dapat, ada halangan, ganti ngendam. Ini pun sama rukun. Sama pengertian dengan haji. Niat mesti di miqat. Sama juga dengan dalam kerja haji kita, niat kena di miqat. Dan yang kedua, meninggal larangan. Sama macam haji. Cuma dia ada dua ni je. Tak ada lah mabit Muzdalifah, mabit Mina, melontar 10, melontar tasyrik. Tak ada benda tu. 2, 6, 4 lagi tak ada dalam ni. Itu beza dia. Niat umrah adalah rukun. Berniat ini wajib dilakukan di miqat. Harus berniat, seperti kita sebut dalam bab haji lah. Niat ihram. Setelah berniat ihram di miqat atau sebelumnya wajib meninggalkan larangan. Samalah dengan haji. Okey. Memakai pakaian ihram, 2 helai kain lepas, samalah macam haji juga. Yang sama tu kita lajukan sikit lah. Pakaian perempuan pun sama. Pakaian ihram, pakaian lelaki semasa ihram secara ittibak, iaitu menampakkan bahu kanan. Slide ada beza ke? Beza sikit kan? Oh, beza. Lain. Saya tak jumpa slide yang sama dengan buku ni. Saya buat lah. Okey lah. Tak apa tuan-tuan, kita tengok buku tuan. Kalau tengok muka surat 10, jadi poin dia sama je. Gambar-gambar tu je lain. Poin sama je. Kalau tengok muka surat 205. Ihram lelaki secara itibak, itulah juga macam kita dah cerita dalam bab haji. Yang pertama syarat dia. Apa dia syarat nak itibak? Yang pertama ketika tawaf 3 pusingan pertama sahaja. Pakai itibak. Faham kan itibak kan? Orang lelaki kena tahulah itibak. Iaitu ihramnya membuka bahu kanan. Jadi lalu bahu ketiak. Sebelah kanan. Bukan kiri. Banyak ada juga yang salah. Dia pergi itibak, dia buka bahu sebelah kiri. Tak dapatlah pahala sunnah. Dia sebelah kanan.
Syarat dia pertama tadi, 3 pusingan pertama tawaf sahaja. 3 saja. Yang keempat, kena tutup biasa. 5, 6, 7. Tutup biasa. Tawaf mana? Syarat yang kedua, tawaf yang selepasnya ada sa'i. Selepasnya kita nak pergi sa'i. Bukan maksud saya nak pergi sa'i tu immediately lepas tawaf nak pergi sa'i. Tawaf tu kena buka. Dah. Maksudnya lepas kerja tawaf ni ada sa'i, walaupun sa'i nak buat besok, lusa ke 3 hari lagi ke. Tak kisahlah. Tapi tawaf tu, selepas tawaf belum lengkap kalau tak sa'i, nak buat sa'i pula. Kalau ada sa'i, berarti dia kena itibak. Dalam umrah tak ada lah tawaf tanpa sa'i, kan? Dalam umrah tak ada tawaf tanpa sa'i. Semua bab umrah, tawaf ada sa'i. Kena itibak lah, senang. Tapi cerita haji lain. Ada tawaf yang tanpa sa'i. Kan? Tu kita ada cerita tu. Okey. Tu syarat dia. 3 pusingan pertama tawaf sahaja. Dan termasuk syarat sebenarnya ketika sa'i. Itibak ketika sa'i pun hukumnya sunat. Khilaf ulama sama ada 3 pusingan pertama sa'i sahaja ataupun seluruh 7 pusingan. Tapi yang dipakai oleh jemaah tabung haji, jemaah kita lah Malaysia seluruhnya, kita guna pakai hukum seluruh 7 pusingan. Sepanjang 7 pusingan, kita pakai itibak macam ni. Faham? Memang tuan-tuan akan ditegur oleh orang Pakistan, India, Bangladesh, dia orang Hanafi. Dan mungkin Arab lain, Mesir ke, kadang-kadang dia tegur kita. Haji, tutup. Dia suruh tutup, buat isyarat gitu. Kan? Maka kita tak payah nak bertengkar dengan dia. Aku mazhab Syafi'i lah, engkau siapa? Kan? Tak payah. Tak payah nak gaduh dengan dia. Kita diam je, buat macam tak faham, bodoh, terus jalan. Tapi kalau nak tutup juga, sah tak sa'i kita? Batal ke tidak? Tak batal. Tetap sah. Cuma pahala sunat ni tak dapat lah. Sunat itibak. Kan? Okey, jadi sa'i kita pegang pada pandangan yang mengatakan 7 perjalanan sa'i itu, sepanjang tu kita itibak. Kita itibak, ya. Dan dia kata tidak disunatkan pakai secara itibak semasa di lokasi lain. Stesen bas, stesen berlepas dan sebagainya. Daripada hotel, naik lift dia pakai macam ni lah. Tak sesuai. Makruh hukumnya. Kita nak tambah pahala, jadi kurang pula pahala. Negatif pula pahala kita. Kan? Janganlah. Jadi daripada hotel, tak payah. Tengah-tengah jalan, dia nampak ada pintu masjid. Tapi jauh lagi, 300 meter dah. Siap-siap buka dah ketiak dah. Jangan. Tak disunatkan lagi. Belum. Kat mana nak mula? Dekat langkah pertama nak mula tawaf. Itu barulah kita buka bahu ni. Langkah pertama nak mula tawaf tu. Buka. Okey. Begitu juga ketika solat, makruh hukumnya kita pakai macam ni. Okey, faham itibak. Ini kita dah sebut. Tentang selipar, yang penting tak semestinya cari selipar yang macam ni, Ustaz. Tak jumpa-jumpa lah selipar ni. Kan? Nak cari yang macam ni je. Tak ada lah. Tak macam mana sandal tuan-tuan ke apa pun, syarat dia. Syarat selipar lelaki, kasut lelaki, sepatu ataupun sandal dan sebagainya yang menampakkan kepala jari kaki. Sekurang-kurangnya 2 jari, 3 jari. 3 jari. Lebih baik 5 jari itu nampak. Kalau tertutup macam krok tu tak boleh lah. Dan yang kedua, syarat dia tumit terdedah. Nampak tumit? Tak boleh kasut yang ada tutup tumit. Ataupun sandal dia style mana, atau yang tutup tumit. Tapi jari terdedah, kaki terdedah. Tumit tutup. Tak boleh. Kalaulah tak ada selipar nak tukar, ambil pisau potong. Kan? Potong tumit bagi terdedah nampak tumit. Jadi tumit kena buka dan sebahagian jari kaki, kita kata 3 jari, terdedah. Walaupun cara pakai tuan-tuan, katalah sandal kan dia ada penutup ni jari kaki lah, contoh jari kaki. Ni. Sandal macam tu, tapi dia tutup sikit jari, nampaklah 3 jari tu.
Tapi cara kita pakai kaki duduk dalam. Tak nampak lah. Boleh tak? Boleh. Cara kita pakai tu boleh. Cuma saya nak cari, nak bagi tahu selipar mana yang boleh pakai, selipar mana yang tak boleh pakai. Kalau selipar tu boleh menonjolkan jari kita, boleh menampak, boleh guna. Walaupun cara kita pakai harian, kita tarik dalam. Faham? Bukan masalah itu kena dam tu. Tarik dalam, tak nampak kaki kau. Dah. Dia tak kena dam. Kecuali memang kasut tu tertutup dan tak berpeluang nak menonjol jari kaki kita. Tak boleh langsung. Selipar tu tak boleh pakai. Kalau pakai kena dam. Sekarang selipar tu ada lubang depan dia. Cuma cara kita pakai. Kita style kaki masuk dalam. Boleh? Tak ada masalah. Selipar tu. Selipar yang boleh menampakkan jari, tapi kita pakai tu duduk dalam. Boleh Okey, bagi tuan-tuan tentang selipar. Orang lelaki saja yang ni. Orang perempuan tetap stokin, nak pakai kasut, boleh tu. Untuk orang perempuan, dia waktu tawaf boleh pakai, yalah, melapik kaki dia tu. Boleh pakai macam kasut kan. Tapi yang lembut macam kungfu tu, boleh. Jadi kuranglah sakit kaki dia. Terutama sa'i. Saya yang paling tak tahan sa'i lah. Kan? Tambah kalau tuan-tuan sa'i di tingkat ground floor. Tingkat G memang yang tu paling ramai orangnya. Sampai dekat bukit, nak naik sofa, nak naik maruah, nak naik tu, dia akan kawasan yang dia kecilkan marble. Marble yang besar licin tu, dia buat kecil supaya kita tak licin. Tapi dia, tumit kita sensitif, sakit. Kan? Kena lopak tu akan jadi sakit. Kalau orang yang tak tahan. Jadi saya apa boleh buat? Saya pakai juga slipper. Minta maaf saya pakai juga. Sakit kaki, tak boleh jalan. Kan? Kalau orang yang macam tu, boleh pakai slipper. Memang, tapi slipper tu pastikanlah taklah najis, tak kena taik burung, tak kena tanah-tanah. Kan? Kita dah bersihkan lah. Kan? Okey. Cuma waktu tawaf, kalaulah ada yang penyakit yang macam tu kritikal sangat, bolehlah pakai slipper. Cuma pakai slipper waktu tawaf susah, orang pijak slipper kita. Kita nak pakai kasut, tak boleh, orang lelaki. Kena cari slipper yang terdedah. Terdedah depan belakang. Yang belakang tu mudah orang pijak. Bila pijak, mungkin tersandul kita punya tersungkur ke depan. Bahaya. Okey. Pakaian wanita kita dah hari tu dah sebut. Elak daripada solek-solek. Jaga tutup aurat semuanya. Termasuk tutup aurat, jangan pakai pakaian yang nipis. Kain yang melekat di badan, di kulit kita. Sehingga menampakkan tali-tali baju dalam. Seluar dalam. Itu kira masih belum tutup aurat. Tak lengkap tutup aurat dia. Tak sempurna. Sebab itu lebih baik yang warna-warni baju dia, perempuan. Bukan apa, hitam ke, contohnya gelap sikit. Supaya tak mudah nampak pakaian dalam. Kira tebal lah sikit. Kalau putih tebal, tak ada masalah. Jadi yang jenis nipis melayang tu. Yang tu tak boleh. Kain telekung pakaian yang bersesuaian agar tak menampakkan bentuk tubuh badan ataupun aurat. Disyorkan memakai stokin tebal, panjang kalau boleh sampai hampir ke lutut. Tarik panjang tu. Sebab orang perempuan ni biasalah melangkah-langkah. Langkah tangga. Lepas tu kadang-kadang kita dah biasa nampak air becak, kita tarik kain kan. Dah automatik kadang-kadang tangan kita naik. Tak sedar stokin kita pendek. Angkat-angkat dan nampak betis. Aurat. Kalau waktu tawaf, batal. Terdah aurat. Jadi biar stokin tu panjang sampai ke paras, hampir ke lutut tu. Bawah lutut sikit. Kalau tarik sikit tu, taklah menampakkan betis dia. Elak dia memakai cermin mata yang besar yang boleh menutup muka. Pipi. Tutup pipi. Cermin saiz cermin biasa ni, takat ni je. Tapi dia pergi hantam yang guci-muci tu. Ada ke guci? Hantamnya lah. Sampai ke sini pipi ya. Sampai nak boleh gigit mulut ni tu. Oh, dia punya besar. Tak payah. Itu bukan tak payah. Kena dam. Sebab menutup muka. Ni kawasan muka lah pipi ni. Sekadar tutup ni keperluan. Yang ni dia namakan keperluan. Tak pakai ni kelabu kita tak nampak. Atau pakai sunglass hitam tu. Boleh. Tapi saiz ni lah. Jangan saiz besar.
Sampai besar tu kira dah tutup pipi, tutup muka. Perempuan tak boleh. Okey. Orang lelaki boleh kan, tutup muka. Inilah contoh. Tapi dia dulu tabung haji pegang fatwa keras sikit. Dia kata kena nampak 5 jari. Yang ni 5, yang ni 3 je nampak. Tahun lepas mula dia longgar sikit bila ditekan-tekan oleh ustaz-ustaz kita keluar dalil buku-buku semua. Kita beritahu memadai sebahagian besar. Jari nampak cukup lah. Kalau 5 jari, nampak 3 pun dah cukup. Kan? Dulu sampai dia cek tu. Masa dulu Kelana Jaya kan. Tak ada lagi Movenpick di KLIA tu. Kumpul di Masjid Kelana Jaya ni. KLIA Tabung Haji Kelana Jaya. Kami diperintah, kami petugas-petugas ustaz-ustaz ni, pergi cek kaki dia orang. Allah, nak kena selak kain dia, cek kasutnya. Haji angkat kain sikit, nak tengok kasut. Dia angkat kain ni. Nak kena pergi cek pula ke tapak kaki orang. Kan? Lepas tu pula, ada seorang ustaz ni, dia marah kawan tu. Haji, ni nampak 3 je. Tengok, boleh keluar 5 tak? Kawan tu tolak depan lagi. 3 je ni, tak boleh ni, tak boleh. Ustaz, 2 lagi dah kena potong Ustaz. Dah kena manis kena potong dah. Memang ada 3 je. Kan? Ustaz tu dia straight sangat. Padan muka dia. Jadi sekarang ni mula tahun lepas dia dah longgarkan. Boleh pakai yang menampakkan sebahagian banyak. Maksudnya daripada 5 tu 3 dah nampak okey lah. Kan? Macam ni. Katalah dia okey boleh menampakkan 3. Tapi saya sebut tadi kan. Tapi dia pakai ni, jari dia masuk ke dalam, tak nampak. Saja dia style pakai macam tu, tak ada masalah. Boleh pakai dan tak kena dam. Okey, tuan. Amalan sunat sama aja macam dalam haji dulu. Prepare sebelum niat haji. Niat umrah. Sebelum niat umrah, amalan sunat potong kuku sekian-sekian lah. Tuan-tuan boleh baca. Okey. Niat mengerjakan umrah. Tak mana ni, tuan-tuan. Okey, buka buku tuan-tuan 208. Niat umrah. Saya nak tambah sikit. Okey, satu disebut di sini, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini kalau tuan-tuan sama ada umrah first time. Wajib niat macam ni. Maksudnya bukan nak sebut Arab tu. Saja aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Cukup. Okey, first time. Maksudnya tuan-tuan buat umrah untuk diri sendiri. First time. Adapun katalah dah pergi dah umrah. Berapa kali dah. Tahun ni dapat haji. First time pergi ni, nak buat umrah, nak buat tamatuk kan. Boleh tak niat haji badal, umrah badal? Boleh. Umrah badal. Umrah untuk arwah siapa, mak ke ayah ke. Boleh je. Walaupun haji first time. Kan? Umrah tu dah berapa kali dulu-dulu ni. Ni dah kali berapa. Boleh je. Umrahnya tu umrah badal. Sebut nama arwah. Tapi hajinya nanti niat untuk diri sendiri lah. Kan niat haji waktu lain kan. Akan ulang balik niat haji nanti. Sebut yang diri sendiri, tak boleh sebut nama arwah. Sebab hajinya first time. Umrah boleh. Kan? Faham tak? Tang mana kita nak tambah kalau nak buat umrah badal? Okey, di sini. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya untuk, tambah tani je. Untuk Muhammad bin Ali, contoh nama arwah lah. Sebut bonda aku pun tak apa, untuk bonda aku. Tapi elok nama dia sekali, Aminah. Bonda aku Aminah kerana Allah Ta'ala. Ayahanda aku Ali kerana Allah Ta'ala. Bin tak sebut? Boleh, lagi lengkap sebut bin. Dan sebaiknya bin tu bin mak arwah. Bin mak arwah. Ayah kita Ali. Mak dia Aminah. Mak dia. Nenek kita lah. Mak dia tu Aminah. Kita buat Ali bin Aminah. Kalau kita nak buat arwah mak kita. Mak kita nama Fatimah. Nenek kita, mak dia. Mak pada mak kita, Aminah. Fatimah binti Aminah. Tu lebih baik. Sebab urusan dengan orang mati elok dibinkan pada mak. Kan? Urusan hadiah pahala dan sebagainya lah. Tapi urusan legal kita ni lain lah, tu cerita lain kan. Ni sudut
nak menghadiahkan pahala dan sebagainya ni, kita bin mak. Sebab tu saya badal haji, saya minta orang tu cari nama mak arwah. Kalau dia tak jumpa, tak tahulah Ustaz, nenek saya nama apa pun tak tahu, mak dia tak tahu nama apa. Cukuplah kita buh dia bin Hawa. Hawa Adam tu lah kan. Gitu sudahlah. Salah kau Ustaz buh bin bapak dia? Tak salah. Tak berdosa. Tetap sah. Bin bapak dia. Cuma saya tak kata tadi lebih utama, lebih baik, lebih afdal. Okey, kalau niat badal, tambah di sini sahaja. Ni di sini. Dengannya untuk, tambah untuk, tadi Fatimah binti Aminah. Ali bin Aminah. Jangan buah Ali binti. Kan? Yang binti tu tengok nama arwah, bukan nama maknya. Tak? Itu bergantung pada arwah tu laki, bin lah. Dia kadang-kadang dia keliru. Ali nak buah nama mak, kalau nama ayah dia buah bin, kalau nama mak dia buah binti. Binti tu makna anak perempuan. Anak perempuan kepada Aminah. Anak lelaki pada Aminah. Kan? Okey. Jadi kali pertama pun dah tuan-tuan dah pergi umrah dulu-dulu. Kali pertama tuan-tuan fly masuk ke Jeddah, nak masuk Mekah, boleh niat terus buat badal. Apa untung buat badal? Ustaz, saya nak buat untuk diri sendiri ya. Duit saya bayar puluh-puluh ribu, takkan nak buat untuk arwah. Rugi ya? Tak rugi. Lebih menguntungkan tuan-tuan. Kalau kita ada peluang buat badal, lebih menguntungkan kita buat badal. Sebab apa? Nabi kata, umrah ataupun haji yang dibadalkan akan dapat pahala pada 3 orang. Siapa dia 3 orang? Yang pertama, arwah yang kita niat lah. Arwah yang kita niat. Yang kedua, dia dapat pahala full. Kalau umrah pun umrah, haji pun haji. Yang kedua, orang yang buat tu dapat juga. Kita yang buat tu. Kita buat umrah, dapat pahala untuk kita. Tak rugi, full kita dapat. Dan kita dapat pahala sedekah pula. Kita sedekah pahala kita pada arwah tadi. Kita dapat pahala kerana kita buat sedekah. Yang ketiga, umrah haji tadi dapat ke siapa? Kalau melibatkan upah. Anak dia upah pada ustaz tu, ustaz tolong buat umrah mak saya ya. Dan badal haji sekali. Badal umrah, badal haji. Biasanya badal haji ni, ada orang. Tuan-tuan yang keliru ya. Ada orang dia buat haji sahaja tanpa umrah. Baik, pastikan. Ni buat haji dan umrah kan? Untuk arwah mak saya ni, badal haji dan badal umrah sekali. Ya, masuk satu package. Okey. Saya yakin dia akan buat dua-dua sekali. Sebab di sana, kalau kita bawa duit tuan-tuan, pergi cari kawan tu buat haji, kita kena pastikan, nanti buat umrah biasanya dia akan minta ekstra. Haji dah bagi 4,000 tadi, minta ekstra pula 500 untuk umrah. Kan? Sebab tu, tahun lepas lah. Tahun ni tak tahu, katanya tabung haji pun dah ambil sampai 6,000 badal haji. Kan? Tapi dah penuh. Memang tabung haji punya dia tak boleh, dia ada limit dia. Berapa permohonan saja yang dia terima. Jadi insya-Allah bukan nak iklan, tapi saya nak buka peluang. Saya insya-Allah saya boleh uruskan untuk badal haji. Dan memang orang yang melalui saya tu, saya buat sekali umrah. Kalau apa tu, saya pastikan orang yang buat tu, dia buat haji dan umrah untuk arwah. Kan? Kita selidik dia, tanya, kau buat umrah lagi? Belum Ustaz, nantilah bagi reda sikit. Okeylah, tak apa, dia duduk Mekah. Dia bagi reda lapang, boleh dia masuk. Kan? Okey. Jadi, itu niat badal lah. Niat badal. Untungnya orang yang buat badal. Jadi kadang ada juga orang buat haji kali kedua, dia buat untuk diri dia, tak mau buat badal. Rugi lah. Dia kata, tak Ustaz, saya haji pertama dulu zaman jahiliah Ustaz. Zaman jahiliah dia. Buat lebih kurang je. Sekarang saya nak cover balik bagi cantik-cantik. Nak buat untuk saya. Tak. Kalau kita buat badal pun, tetap untuk kita tu ada. Pahala kita tu tetap ada. Badal orang arwah pun dapat. Jadi lagi menguntungkan ya. Okey. Kalau nak niat, ni cara niat ni banyak cara. Bukan banyak jenis-jenis dia. Yang pertama tadi niat badal. Kalau nak niat bersyarat pula. Tadi ada tajuk bab bersyarat. Dia kena tambah syarat selepas ni. Selepas kerana Allah Ta'ala. Tambah syarat dia. Niat bersyarat. Kenapa Ustaz nak niat bersyarat? Selalunya kes perempuan lah. Selalunya kes haid.
Ataupun orang lelaki pun boleh niat bersyarat. Kalau yang dia jenis apa ni, mungkin ada penyakit, kalau asma contohnya kan. Asma ni tak boleh agresif sikit lagi. Kena asap-asap pun dia takut ni. Dia boleh je niat bersyarat. Contoh bagi orang yang asma ni, orang lelaki ke, orang perempuan ke, yang tak melibatkan haid. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram, aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya umrahku terhalang dengan sesuatu halangan, maka aku akan bertahallul. Itu antara ayatnya lah. Boleh guna ayat macam tu. Sekiranya umrahku terhalang dengan suatu halangan. Umum, suatu halangan ni, dia haid ke, dia sakit koma ke, dia aksiden ke, dah kira dah sekali. Sesuatu halangan, apa-apa je lah halangan. Terhalang dengan apa-apa halangan, maka aku akan bertahallul. Jangan kata aku akan halal. Beza ke? Aku akan bertahallul, aku akan halal. Beza. Kalau kita sebut aku akan halal, berarti pum kita masuk hospital, klinik, halangan tak boleh buat umrah, batal dah umrah kita. Selesai dah. Tapi kalau kita sebut aku akan bertahallul, berlaku apa-apa sesuatu halangan tadi, selagi tak gunting, selagi itu belum habis umrah kita, belum tahallul. Kita kena gunting rambut dulu. Jadi kita boleh tangguh. Kotlah sakit ni, halangan ni sehari je. Kan? Halangan ni masuk hospital, klinik tu 1 hari je, besok dah boleh kot. Jadi kita tak membatalkan lagi kita punya tahallul. Belum. Tangguh. 2 hari, baru sihat. Pergilah sambung balik. Jadi tak membatalkan. Walaupun ada halangan tadi. Sebab kita belum tahallul. Ni cerita umrah. Cerita haji, boleh tak kita nak bersyarat dalam haji? Dari sudut hukum, boleh. Kalau nak sebut syarat, contohlah ni niat haji. Contoh kata niat haji ni. Saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, tambah syarat. Sekiranya aku ada halangan, maka aku akan tahallul. Ni bahaya. Kalau buat haji, kita sarankan jangan niat bersyarat. Umrah, okey. Sebab umrah boleh repeat. Halangan 1 hari, 2 hari, besok boleh sihat, boleh pergi. Kan? Anytime boleh pergi. Tapi halangan haji, haji tak. Kena halangan pun berlaku dekat Arafah, kita masuk ward. Halangan dah tu. Kita pula tahallul pun gunting, habis haji kita, tak boleh nak repeat, nak kena tunggu tahun depan paling cepat. Tapi nak tunggu tahun depan, tamu haji tak bagi dah visa kita. Kota tak ada dah. Dah tak dapat peluang dah. Jadi kita nasihatkan, dalam niat haji jangan bersyarat. Jangan bersyarat. Okey, orang perempuan selalunya, Ustaz, kami perempuan ni saya punya jangkaan, haid saya akan berlaku pada 11 bulan. Bila berlaku 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mungkin 8 hari. Tu biasa kat rumah 8 hari. Tapi sana dah bergerak banyak, mungkin darah akan jadi banyak. Jadi 10 hari contohnya. Lepas tu saya nak balik awal pula. Penerbangan saya awal. Takut tak sempat? Dah, jangan. Jangan niat bersyarat. Kita ada penyelesaian lain. Ada cara lain. Nak bagi sah juga haji. Kalau kita niat bersyarat, takut haji kita tergantung tengah jalan. Dah terbatal tengah jalan. Habis kita. Nak bayar pula puluh-puluh ribu, nak main pula. Bukan senang. Kan? Tak dapat dah kuotanya dan sebagainya. Jadi ada penyelesaian lain. Jangan risau. Dalam bab haji, jangan niat bersyarat. Umrah, okey. Nak niat syarat, silakan. Tak nak pun tak apa. Terpulang pada masing-masing. Okey, kalau niat bersyarat, okey, boleh follow ni. Duk kalau sana, kalau sini, kalau gitu, kalau macam ni. Tak lagi jadi warna kala-kala habis pening lalat. Boleh Boleh tak boleh pun boleh je lah. Kami tak boleh kata apa Ustaz yang cakap. Okey. Katalah, apa tadi nak sebutnya? Dia kalau dia tak niat bersyarat, dia buat umrah, tak niat bersyarat pun. Niat macam ni, biasa je. Tiba-tiba berlaku haid ni, yang cerita perjalanan umrah lah. Yang package umrah, bukan package musim haji. Umrah, kita pergi biasanya duduk Mekah.
Paling tinggi 5 hari, 6 hari. Kita tak niat bersyarat, tiba-tiba datang haid hari pertama sebelum tawaf. Sebelum sa'i apa semuanya. Dah, kita dah masuk Mekah, kita ada 5 hari je Mekah. 5 hari haid, 7 hari, 8 hari. Memang boleh buat umrah tak? Tak dapat nak selesaikan umrah. Dia tak niat bersyarat. Umrah dia tak ada pendek masa dia. Tak ada peluang. Dia nak batalkan macam mana? Apa dia kena buat? Apa dia kena buat? Dah belajar dah ni. Ya, ni soalan bocor SPM ni. Kan? Apa dia kena buat? Nak selesaikan umrah dia, kena sembelih kambing, namanya dam ihsar. Kena bayar dam ihsar. Sembelih kambing seekor. Pasal dia tak nak bersyarat. Dia halangan dia haid. Sampai nak balik Malaysia, tak boleh buat umrah langsung. Hari terakhir nak balik Malaysia, dia kena sembelih kambing seekor. Dah selesai sembelih kambing, namanya dam ihsar. Sembelihan kambing tu dam ihsar. Dan baru dia gunting rambut, baru boleh balik Malaysia. Selesai ihram dia ni. Kan? Kalau tak nak bersyarat. Jadi kalau niat bersyarat tadi, sekiranya terhalang dengan satu halangan, maka aku akan bertahalul. Menjadi haid, sehingga tak boleh buat umrah. Berarti dia tak payah bayar dam ihsar. Terus gunting je lah. Gunting rambut, selesai. Tak payah bayar dam ihsar. Itu beza dia. Ya? Okey, ada soalan tentang niat-niat ni? Ya, silakan. Niat syarat. Dari sudut hukum tak ada masalah. Boleh. Kita sihat je. Orang lelaki tak ada haidnya, tak ada nampak teorinya tak ada halangan lah. Pada ni kan, jangkaan kita tak ada halangan apa, boleh je dia nak kalau dia nak bersyarat. Kan? Tapi jaranglah orang lelaki buat. Kan? Orang perempuan mungkin dia dah tamat haid dah, mungkin tak datang haid, tapi badan sihat, tak mungkin dia jatuh koma apa semuanya. Tapi nak niat bersyarat juga, boleh. Boleh je. Kan? Kalau tak niat bersyarat pun boleh, tak ada masalah. Mana pahala lebih baik, tak ada, sama aje. Pahala niat syarat ke, tak niat syarat ke, sama aje. Ya? Okay, ada soalan lain? Okey, untuk umrah, niat umrah semuanya mesti di miqat. Pasal apa Ustaz kata itu? Semuanya kena tempat-tempat miqat, poin-poin miqat. Berbeza dengan haji. Kemungkinan haji kita niat di hotel Mekah, bukan di poin miqat tu. Kan? Umrah tak boleh. Berapa kali umrah yang ke mana, yang ke berapa pun tetap kena naik bas pergi sana. Naik kereta pergi ke tempat miqat untuk niat. Ya, tak boleh niat di hotel. Okey, ni miqat sama dengan miqat haji. Dia ada dua miqat. Satu miqat daripada luar. Ni. Satu miqat dalaman. Apa miqat dalaman? Kita duduk ada Mekah, nak buat umrah. Next. Umrah kedua, umrah ketiga dan seterusnya. Tak perlu pergi tang ni. Kita hanya poin merah ni sahaja. Kan? Okey. Penduduk luar Mekah. Sebab ni jarak jauh-jauh. Ya Lam-Lam lebih kurang 200 meter. 150-200. Bir Ali 450 km dari Mekah. Juhfah lebih kurang 500 dari Mekah. Qarnul Manazil dari Mekah 100 lebih kurang. Zatul Irqin saya tak tahu. Ni mungkin lebih kurang 200 gitu juga. Ya. Jadi ni jauh-jauh. Takkan kita duduk Mekah nak naik bas pergi sini untuk niat umrah. Tak payah. Ini kalau kita mai dari luar. Datang dari luar. Niat di sinilah. Kalau kita contoh daripada KL akan masuk Mekah. Ni saya ulang balik apa yang kita belajar dalam miqat haji. Sama aja. Konsep sama aja dengan umrah. Dari sudut kita datang daripada luar ni. Dia ikut arah kita datang. Arah kita masuk Mekah.
Bukan kita kira orang mana. Walaupun kita orang Malaysia. Kalau kapal terbang kita landing ke Sana'a Yaman. Yaman barulah naik flight pula, transit, naik flight, tukar, turun Jeddah masuk Mekah. Jadi kita datang Mekah daripada Yaman, arah Yaman. Maka miqat kita Ya Lam Lam, nama tempat. Lebih kurang sejam sebelum landing. Sama lah dengan Kuala Manazil tu. Sejam ataupun sejam setengah. Sejam gitulah. Kita orang Malaysia datang dari Madinah. Kita pergi Madinah dulu. Duduk sana. Tapi sekarang orang tabung haji. Selepas COVID, paling lama duduk di Madinah 5 hari. Tak dapat dah 8 hari. Dulu sebelum COVID, dia orang buat lagi 8 hari tu. Duduk di Madinah. Sekarang dah paling lama 5 hari je. Ada 4 hari dan 3 hari. Di Madinah. Pendek sangat. Ya. Okey, katalah dia duduk di Madinah dulu, baru nak masuk Mekah. Maka dia niat di Bir Ali. Itu bukan melalui flight lah, melalui jalan bas. Ataupun kereta api. Ya. Okey, Juhfah. Ini bagi orang yang belah barat. Afrika Barat, Afrika Utara Barat tu, Spanyol, negara barat tu, Spanyol, British, Britain semua. Kalau dia flightnya turun Jeddah nak masuk Mekah terus. Dia akan niat di Juhfah. Begitu juga Kuala Manazil, kita daripada timur ni lah. Kita daripada Asia Tenggara ni. Yang turun Jeddah masuk Mekah. Niat kita Kuala Manazil, begitu Zatul Anaqin daripada Iraq. Yang ni kalau kita duduk dalam Mekah dah. Kita umrah pertama tadi niat di Qarnul Manazil. Itu nak buat umrah kedua. Duduk Mekah dah. Kita hanya pergi ke poin-poin ni sahaja. Ada 5 sebenarnya. Tapi ini yang popular. Ja'ranah lebih kurang 23 km dari Mekah. Hingga 25. Jarak lebih kurang macam tu. Tan'im antara 10-15 km ikut jalan raya mana kita pergi. Lebih kurang 10 hingga 15 km. Hudaybiyah antara 28-29 km. Daripada hotel Mekah kita. Okay. Jadi kita pergi di sini je. Faham inilah gambaran dia. Bilang 22. Ada lagi Arafah, jarang orang buat miqat di Arafah walaupun boleh buat umrah dari situ. Dan Idha'il Labid ni pun saya tak pernah pergi. Tak tahu dekat mana. Dia kata 16 km lebih kurang macam tu. Okey. Ihram, kita tak nak ulang kot ihram. Larangan sama sebiji macam dalam haji dilarang, begitu juga dalam umrah. Cuma, apa cumanya? Kan dalam haji ada tahlul berapa kali? Tahlul ada 2. Tahlul awal, tahlul thani. Yang tu dalam umrah tak ada tahlul awal. Tak ada tahlul thani. Tahlul satu tu je. Dan dalam umrah, gunting tu lah jadi tahlul. Tahlul kena gunting. Tahlul dan gunting ni kembar. Benda tu juga. Tapi dalam haji, tak. Mungkin kita gunting, tapi belum tahlul. Mungkin kita dah tahlul, tapi belum gunting. Faham Okay. Gunting lain, tahlul lain dalam kerja haji. Dan tahlul haji ada 2, tahlul awal. Setelah kita tahlul awal, semua perkara dilarang, yang dilarang ni, semuanya jadi halal kecuali 3 ni 7, 8, 9. Muqaddimah jima' masih haram sebab dia tahlul awal. Belum tahlul thani. Ini masih haram, persetubuhan masih haram, nikah kahwin masih haram. Sebab dia belum tahlul thani. Itu dalam haji Okey. Kalau dia tahlul thani, jadi halal lah semuanya. Okey, dia list ni, dia ikut macam ni sebab apa? 1 sampai 9 sebab ada lagi ni, nak sebut 13 semua. Ada 4 lagi. Nak sebutnya yang ni, kalau sengaja berdosa dan kena dam. Dan kalau tak sengaja macam mana? Jahil maksud dia tak tahu hukum. Yo kau ustaz pakai baju tak boleh lah, saya tak tahu pun. Contohnya mai dari mana kita pun tak tahu. Tak datang kursus haji lah ni. Kan? Sampai pakai baju pun tak tahu, kata tak diboleh. Tutup kepala. Ya kau tutup kepala tak boleh ustaz. Kan? Contoh dia tak tahulah, dia baru tahu kata tak bolehnya. Ataupun terlupa. Termasuk dalam hal ni. Tak sengaja.
jahil atau terlupa. Kalau terlupa, dengan cepat-cepat dia tinggalkan benda ni. Dah teringat, oh lama aku ihram ni, dah tutup kepala, buka cepat-cepat. Pakai baju, alah aku dah ihram, cepat-cepat buka dan tukar. Segera. Kalau gitu berlakunya, tak berdosa dan tak kena dam. Dimaafkan. Istilahnya dimaafkan. Tapi betul-betul lah terlupanya. Jangan buat lupa. Kan? Tak boleh. Okey, tu 3. Yang 4 lagi ni, kenapa dia asingkan? Sebab ni. Kalau sengaja berdosa, kena dam macam tadi juga. Tak sengaja, jahil, terlupa, dikira tak berdosa, tapi dam tetap kena bayar. 4 perkara ni. Termasuk rambut, kuku. Memburu binatang, potong pokok. Ya. Okey. Jelas kita pun dah detail lah itu. Teruskan. Jadi dam dia pun sama. Dam haji, kalau dam dalam umrah pun sama. Terlibat salah, kena bayar dam. Dam yang samalah kalau kambing-kambing, sedekah-sedekah. Yang 10 rial pada 6 orang tu, 60 kepada 6 orang, samalah. Kalau kira runcit tadi 5 rial selai rambut, sama juga dengan umrah. Sama. Nama tu dam takhyir, takdir, takhyir, ta'dil, tertib, ta'dil. Cuma dalam semua ni, yang tak kena dam hanya bab nikah. Dosa. Batal nikah tu. Terbatal. Kena akad lain setelah selesai ihram. Dia tak ada dam. Okey. Ini tawaf. Kita dah niat. Lepas tu kita dah jaga larangan ihram. Umrah kita. Lepas tu kita tawaf. Tawaf sama macam haji. Cuma beza apa? Kemungkinan dalam haji kita tawaf pakai pakaian biasa. Sebab kita dah tahallul. Tahallul awal dah. Boleh pakai baju jubah apa semuanya. Tapi dalam umrah tak mungkin. Tak ada cara pakai baju biasa. Kalau namanya umrah, sepanjang umrah kena pakai ihram. Tak ada cara, tak ada jalan. Jadi dulu kita pun configure sebab dia buat syarat kan. Awal-awal lepas COVID tu dia buat syarat nak masuk dataran kena pakai ihram. Kita duk fikir macam mana kita nak tawaf nanti. Tawaf pakai baju biasa ke nak pakai kain ihram sedangkan kita dah tahallul. Kita dah boleh pakai baju biasa. Dia benar tu rupanya selepas hari 11 bulan tu dia dah longgar, dia batalkan syarat tu. Kira orang pakai baju biasa pun dah boleh. 11 bulan dah boleh dah tawaf pakai baju biasa. Jadi ada je orang yang tawafnya tawaf sunat. Sebab dia dah buat tawaf haji pertama, lepas tu dia pergi tawaf sunat, tawaf sunat, tawaf sunat, tawaf sunat. Senanglah orang lelaki masuk bawah kan. Sehingga kalau tahun 22, dia bagi panjang. Sampai awal Muharram. Habis Zulhijjah. Baru dia letak balik papan, hanya orang pakai ihram dibenarkan masuk ke dataran. Kan? Dia tutup balik. Tapi tahun lepas, agak pendek. Hanya 2 minggu kot. 2 minggu terus dia ketat balik syarat tu. Mujurlah kita suruh jemaah cepat-cepat. Cepat-cepat pergi tawaf haji. Sebab pakai pakaian biasa ni. Jangan tangguh-tangguh sampai 2 minggu. Kalau dia tutup ni, kita tak tahu bila dia nak tutup. Jenis orang sana, Saudi, dia tak ada bagi warning. Minggu depan, tarikh 2 bulan, kita akan tutup. Tak boleh turun ke dataran. Tak. Dia main nak tutup hari ni, pum, naik. Alamak, dah tutup dah. Dia tak ada bagi advance tu. Ke depan ni, lagi 2 minggu kami akan tutup. Lagi 10 hari, tak ada. Apa berlaku pun, termasuk semayang gerhana di Mekah. Sampai kita pun terpingat, pasal apa dia orang lepas asar ni, dia khutbah. Lepas asar. Khutbah. Orang yang faham, kita tahu ni gerhana kot ni. Cek-cek dalam internet, baru tahu kata dia orang semayang gerhana. Kita kena rajin-rajin cek macam tu. Dia tak ada keluar iklan tulis kat papan kenyataan. Tak ada. Kan? Diisytiharkan dengan mikrofon. Kita akan semayang gerhana petang ni. Tak ada. Tiba-tiba dia semayang je. Kan? Itu. Jenis dia macam tu. Jadi kita kena pandai-pandai cek. Alhamdulillah lah kita bolehlah mudah cek dengan internet dan sebagainya. Okey. Ini tawaf. Selesai tawaf. Ini syarat-syarat tawaf lah. Ada apa soalan tentang tawaf tu? Tanya tuan. Tentang apa-apa yang kita dah baca lah. Saya tak baca detail ni. Syarat-syaratnya. Disebab dia syarat tawaf sama dengan haji yang kita dah baca dulu.
Okey. Cuma kalau ada terbuku soalan, terlintas, tanya terus tuan-tuan. Jenis tawaf dia detailkan sama juga, cerita dulu, tawaf kudum. Untuk umrah ada tawaf kudum tak? Tuan-tuan nak pergi buat umrah, ada tawaf kudum tak? Tawaf selamat datang. Tak ada. Jangan rajin pula. Ustaz, saya nak tawaf kudum, lepas tu baru saya nak tawaf umrah. Tak. Tawaf kudum dia tu automatik jadi tawaf umrah. Walaupun dia rasa nak niat tawaf kudum, tak. Automatik akan jadi tawaf umrah. Habis tu dia tawaf dah 2 set tu, 2 set, 7-7. Kan? Yang pertama dia niat tawaf kudum, dia buat umrah. Yang pertama niat tawaf kudum, yang kedua niat tawaf umrah. Yang mana terjadi dikira tawaf umrah? Yang pertama. Yang pertama yang kudum tadi tak jadi kudum, akan jadi umrah. Habis tu tawaf kedua jadi apa? Jadi tawaf sunatnya lah. Automatik. Jadi macam tu, kosong je. Tahalul dan sebagainya lah. Okey, tuan-tuan. Ini perjalanan apa ni? Amalan sunat. Sama juga dengan haji dulu. Amalan sunat kita. Okey. Umrah sa'i pun sama. Cuma beza dengan haji. Umrah sa'i kemungkinan macam tawaf, kita kemungkinan kita pakai pakaian biasa. Tapi umrah tak mungkin pakai pakaian biasa semasa sa'i. Kita nampak ada orang duk ulang alik lari macam sa'i juga, tapi pakai jubah, orang lelaki. Tu mungkin dia follow bini dia kot. Kan? Bini dia nak tawaf, dia pun ikut sekali. Dia ataupun dia nak jogging kot. Nak panas badan dia. Itu je lah. Tak boleh dia nak sa'i ketika pakai pakaian biasa. Selain pada haji lah. Selain pada haji. Okey, sa'i dengan syarat-syarat sa'i. Next, amalan sunat ketika sa'i. Sunatnya ada wudu. Sunatnya selepas langsung tawaf. Sunatnya masuk pintu, menaiki safa, panjat, menghadap kiblat dengan talbiyah, bukan talbiyah, istilam, bismillah, Allahu Akbar, mualat betul-betul non-stop, melakukan ramal lari anak ketika lampu hijau setiap pusingan. Hanya lelaki. Yang ke-8, ittibaq. Ittibaq, pakai ittibaq pada semua pusingan sa'i. Sunat jalan kaki. Walaupun kita kuat, naik wheelchair boleh tak? Naik motor tu sah. Cuma pahala sunat tak dapatlah. Sunatnya kita jalan kaki. Selagi kita ada kemampuan. Tapi bagi orang yang memang terincut-incut dah, jalan pun dah terpancit-pancit, jangan berani-berani nak jalan kaki. Dia memang tahu dia tak mampu, tapi nak cuba, nak buat juga. Nak buat juga. Itu menyeksakan badan. Boleh jadi haram untuk dia. Sebab kerja kita dalam perjalanan tuan-tuan pergi haji ni, bukan nak guna tenaga untuk sa'i itu je. Ada lagi tenaga kita nak guna. Jangan paksa yang tu, sehingga ke depannya kita dah pancit tak boleh pergi lah. Satu-satu ibadah jangan maksa-maksa. Rasa tak boleh, buat cara tak boleh. Ada jalan lain. Guna motor, skuter dan sebagainya. Elak kesesakan. Jadi macam mana nak elak kesesakan? Ada orang macam tu juga. Dia, ustaz saya nak ambil sunnah Nabi. Nabi sa'i di tingkat ground floor ni, maksud level tanah kan. Level sama dengan ground floor lah, tanah. Dia nak sa'i tu. Tapi kalau haji, musim haji, kita nak buat umrah. Padat. Itu yang paling berat sekali. Sebab kita tak boleh jalan laju. Jalan pelan pun, berimpit-impit dengan orang. Dan bercampur lelaki perempuan macam tu, susah. Lebih baik saya cadang, naik tingkat atas. Tingkat 1 atas. Cari jalan naik atas. Lapang sikit. Lapang sikit lah pada bawah tu. Kan? Ustaz, tak mau, tak dapat sunnah ni, nak jalan ni ground floor ni. Tak saya kira sunnah, mudarat lagi berat. Bahayanya lagi besar. Lebih baik kita elak. Elak sesak ni lagi pahala sunat. Elak sesak. Naik atas. Atas pun sesak, boleh lagi ada 1 tingkat lagi. 2 level lagi tu atasnya. Untuk sa'i. Lagi lapang, senang, boleh khusyuk kita baca doa. Kalau bawah nak baca doa pun tak boleh. Kawan tu tolak sini, tolak sana, berimpit sini, berimpit. Kawan tu
Kita tak nak lari lampu hijau dah orang sesak. Ada juga kaki nak lari. Bila dia nak lari, tangan dia macam ni. Macam kuak lentangnya. Tepi. Haji. Habis tolak orang kiri kanan. Kan? Bahaya Kan? Ya. Ya, okey. Soalannya sa'i kita dah mula di ground floor. Dah 2 pusingan. Lepas itu tak boleh dah. Kita sesak sangat, tak boleh. Kita nak pindah. Naik ground floor, naik tingkat 1, 2 tu. Ataupun nak naik skuter atas. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita ingat tang mana kita stop tadi pusingan 2 tu. Betul-betul Ustaz. Kita mula sofa kan. Pergi Marwah 1, dah balik sofa dah. Di situ baru kita fikir nak tukar level. Nak tukar tingkat bangunan tu. Kita dah ingat, kita dah buat 2 sampai sofa. Naik atas, sambung sofa tu yang ke 3 je. Yang 3, 4, 5 sampai 7 lah. Sambung terus je, tak payah ulang 1 balik. Jangan jadi rajin sangat pula. Tak Ustaz, saya nak dah level lain nak tukar mula 1. Kan? Walaupun dia mula 1, dia buat 1 sampai 7, yang diambil kira sa'inya 1, 2 bawah dah kira. Jadi sampai 5 je lah atas ni. 6, 7 dia tu macam jogging kosong je. Tetap dia ambil kira sambungan. Kira sambungan. Bawah tadi. Ataupun tadi ni baru separuh jalan. Tahu separuh jalan. Kita mula sofa. Dia ada pintu di tengah. Antara sofa nak pergi Marwah. Ada pintu tengah. Untuk keluar dan naik eskalator zoom atas. Itu laluan dia. Kita dah sampai pintu. Baru separuh langkah. Baru separuh laluan. Pusingan separuh je. Daripada sofa sampai pintu. Rasa aku tak boleh pergi ni. Nak naik atas. Kita naik atas. Jadi nanti sampai pintu atas tu kita sambung di yang bertepatan dengan bawah tadi lah. Pintu tadi. Tapi kena bagi tepat lah. Kita tak tahu kot lah pintu tadi tang ni. Kita naik atas tang ni. Jadi dah kan ada gap situ. Kalau confuse. Tak mana bawah tadi kat mana? Lebih baik ghostan lah. Tak jauh pun kan. Ghostan tak apa. Mula balik lah sebab kita confuse. Tak tahu tempat point yang tepat. Kalau kita boleh confirm tempat yang betul, kita mula situ je lah. Sambung je. Berdoa berzikir. Cukur gunting syarat sama juga dengan gunting dalam kerja haji. Cuma kerja haji ada waktu-waktu dia. Kan? Yang ni bila waktunya? Waktu umrah ni. Yang ni selepas sa'i. Dah, tu je waktu dia. Selepas sa'i je. Adapun kerja haji lain. Selepas tengah malam. Kan? Gitu. Ada soalan lagi? Ya, silakan. Nak start niat di Mekah dah. Okey. Umrah ke haji ni? Umrah, okey. Itu bagaimana soalannya kalau kita tak niat di miqat, Qarn Manazil, dah sampai Mekah, duduk hotel, besok baru nak buat umrah. Itu jawabnya kena dam seekor kambing lah. Sebab kita dah melepasi miqat tanpa niat. Walaupun kita memang jangka, contoh perempuan lah, haid. Sebelum terbang daripada KLIA, dah mula haid. Kita tahu dah haid kita panjang, kita nak pergi umrah duduk di Mekah ni 5 hari je. Umrah kita punya haid 7, 8. Paling pendek 7. Memang tak sempatnya lah nak buat umrah kan. Kita masuk Mekah, rasa tak payah niat umrah lah. Sebab memang tak sempat pun. Tak boleh. Berdosa masuk Mekah tanpa niat ihram. Sebab apa? Sebab kita memang visa kita ataupun tujuan kita pergi Mekah buat apa? Memang nak buat umrah kan? Tapi ada halangan haid. Tetap wajib kita kena niat ihram. Ihram maksud saya, umrah lah, niat umrah. Walaupun memang pada jangkaan Ustaz, jangkaan 5 hari, haid 8 hari, takkan berpeluang nak buat umrah. Ya, walaupun memang jangkaan kita tak ada berpeluang. Kena niat juga. Nanti kita selesaikan cara lain. Niat syarat tadi apa semua, gunting rambut. Okay.
Kecuali tuan-tuan pergi Mekah bukan nak pergi buat umrah, nak meeting, nak negotiate hotel, nak bisnes, kan, bincang apa semua, nak pajak, niat nak bisnes, yang tu boleh masuk Mekah tanpa niat umrah. Sebab yang tujuan dia bisnes, bukan tujuan umrah. Tapi nak buat umrah juga boleh? Boleh lah nak buat umrah. Contohnya dia macam tadi. Qanun Manazil dia plan memang nak pergi meeting, nak bincang buat hotel ni, nak beli hotel. Kan? Ataupun apalah bisnes dia. Kereta api, ada petugas kita yang perbaiki kereta api sebelum haji dah kena pergi dah. Kita yang kena pergi cek semua. Jadi dia orang pergi tujuan tu. Jadi pergi hari pertama masuk tak niat umrah. Duduk sana. Lepas tu dah selesai meeting semua, ada masa. Jom buat umrah. Boleh kena dam tak? Tak kena dam. Itu dia kena keluar miqat tadi dah. Pergi Tanaim, Ja'ranah, Hudaybiyah. Macam seolah kita punya umrah kedua. Dia baru umrah pertama kan. Sebab mula-mula masuk dengan niat bukan umrah. Faham? Apa lagi contohnya? Itulah contohnya kan. Jadi apa pun masuk, kalau kita memang nak pergi itu, pergi umrah, memang kena masuk niat ihram umrah. Ya? Okey. Cuma bagi tadi yang masuk bisnes tadi, masuk kerana bisnes, kerana urusan kerja-kerja dia engineer ke, baiki kereta api ke benda ke, kan? Yang tu disunatkan tawaf qudum. Dia tak mau buat umrah kan? Dia tak mau umrah, masuk tu kira nak pergi buat urusan. Tapi sunat dianjurkan juga untuk dia tawaf qudum. Pakai baju biasa lah. Tak pakai ihram. Kan? Sunat tawaf qudum. Walaupun dia bukan haji Ustaz. Dia tak buat haji, tak buat umrah. Ya, tawaf qudum ni sama ada haji apa yang buat tawaf qudum? Haji apa? Ifrad dan qiran. Okey, umrah tak ada tawaf qudum. Tamattu' tak ada tawaf qudum. Tapi dia bukan haji, bukan umrah, bukan tamattu', bukan ifrad, bukan qiran. Pergi bisnes, disunatkan juga untuk tawaf qudum. Pakai baju biasa, niat tak jalan tawaf qudum. Ya? Sunat je hukumnya, sunat. Bukanlah wajib. Kalau dia kata tak dan Ustaz nak pergi tawaf lagi, nak meeting pukul ni jam ni, tak payahlah. Terus je lah urusan dia. Adalah contoh banyak orang Malaysia ni, itu visa dia orang tahu. Ni orang berhaji tak boleh kena pakai macam ni. Musim haji pun ada juga yang masuk untuk urusan. Contohnya kita punya engineer kapal kereta api tu. Banyak orang Malaysia dia masuk, dibenarkan masuk untuk cek kereta api sebelum kereta api dia jalan musim haji. Kan? LRT dia tu. Jadi orang Malaysia kita yang cek. Kadang-kadang kita juga menumpang-numpang, dia orang test. Dia orang suruh test, jadi engineer kita call yang kenal-kenal member-member dia, jom naik test. Pergi Mekah, pergi Arafah, Muzdalifah, naik kereta api tu. Jadi dia orang tu masuk musim haji. Tapi dia orang tahulah, poli-poli cek, ni ada surat lah engineer ke benda ke. Boleh masuk tanpa ihram pun. Tapi kebanyakan dia orang pun menumpang buat haji lah juga. Walaupun dia visanya visa pekerja, engineer nak baiki semua, tapi dah musim haji. Ni haji sekali lah. Kan? Dapatlah dua kali 2 in 1 itu. Okey. Afdalnya bercukur bagi lelaki. Sama dengan kerja haji. Lebih baik orang lelaki botak. Cukur licin. Okey, dan bagi wanita madai hanya bergunting rambut sekadar seuras jari. Seuras jari. Senang. Seruas. Kan, seruas jari. Maksudnya kita kata 3 helai itu cantik lah. Dengan istilah kata 3 helai rambut, gunting sekurang-kurangnya. Lebih lagi bagus. Sekiranya tiada rambut, boleh melalukan pisau cukur sahaja. Jangan melalukan tu gunting. Gunting tak jadi macam pisau cukur. Ambil pisau cukur. Lalu kosong gitu je. Okey. Habis tu macam mana? Contoh, tuan-tuan buat tamattu' kan? Tamattu' umrah dulu. Selesai umrah, nanti nak buat haji pula. Dah lah masuk last 2, 3, 4 bulan Zulhijjah masuk. Berapa bulan nak pergi Arafah? 8 dah nak pergi dah. 9 dah wukuf. Jadi 4 hari lagi. Dia buat tamattu' juga. Boleh, tak masalah. Sah je. Dia nak buat tamattu' juga. Dia buat umrah juga. Okey.
Umrah tu dia kata, Ustaz, saya nak gunting sikit lah sebab nak simpan rambut cukur haji nanti. Boleh, betul. Tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau tanya mana lebih afdal? Lebih afdal semuanya cukur. Umrah yang 4 bulan dia masuk tadi, cukur botak licin. Nanti 10 bulan haji, dah wukuf, dah apa semuanya, dia nak gunting lagi. Dah tak ada apa dah Ustaz, 4 hari baru gunting. Baru cukur licin ni. Cukur juga dengan melalui pisau cukur. Dua-dua dapat pahala afdal mencukur. Kau boleh, isteri-isteri lah kena pujuk suami dia. Bang, cukur lagi handsome bang. Kan? Nanti keluar rambut baru. Jadi macam baby cantik apa. Kan? Ala kulihan, jadi lebih baik semua. Kalau begitu juga umrah berkali-kali kan. Umrah 4 hari, 5 hari package tuan-tuan tu. Mungkin kita buat umrah berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya. 3 tu kalau dapat cukur lagi bagus. Hari pertama cukur. Kedua dah tak ada rambut, ambil pisau lalu je. Jadi kan senang dapat pahala cukur tanpa bayar kad barber tu kedai tu. Tak payah bayar. Kita ambil pisau kita sendiri kan. Nyet. Dah dapat pahala cukur. Kan? Jadi umrah ketiga pun cukur juga. Jadi ketiga-tiga tu dapat pahala afdal mencukur. Kenapa? Nabi yang doa, ya Allah ampunlah dosa orang yang cukur rambut ketika tahallul. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kami yang gunting ni, ya Allah ampunlah dosa orang yang bercukur ketika tahallul. Ya Rasulullah, kami yang gunting macam mana? Ya Allah ampunlah dosa orang yang bercukur. Nabi sebut cukur 3 kali. Kami yang gunting ni, barulah Nabi kata, ya Allah ampunlah dosa orang yang gunting ketika tahallul. Jadi seolah doa Nabi kepada orang cukur ni dapat 3 kali ganda. Kan? Untuk orang gunting dapat 1 bahagian. Orang perempuan macam mana? Nak dapat pahala cukur juga? Tak boleh. Kan? Jangan duk cukur juga. Saya nak dapat 3 kali ganda. Dan orang perempuan tengoklah Aisyah macam mana. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi dan sebagainya. Dia orang hanya gunting, tak pernah cukur. Jadi nak dapat afdal macam mana? Elok semua helaian kena gunting. Kena pada gunting. Contoh rambut dia panjang, dia cekak ke semuanya, gunting sikit bawah ekor tu kan. Dah kena ke semua helai. Okeylah, tu yang terbaik. Kalau jenis rambut pendek kat sini-sini, payah juga kan. Jadi pandai-pandailah sebanyak yang mungkin yang telah dia potong. Itu lagi banyak, lagi bagus. Okey, tentang gunting selesai. Inilah laluan perjalanan umrah kita. Niat, di miqat, larangan, tawaf, sa'i, gunting, tertib. Jadi semua perjalanan umrah, tuan-tuan kena mula dari sini, tamat di sini. Mula sini, tamat sini. Mula sini, tamat sini. Umrah kali berapa pun. Sehari berapa kali pun kena ulang yang ni juga. Okey. Faham Ini cara-cara mengerjakan. Niat umrah, niat. Sama jugalah. Perhatian, apa ada perhatian ni sebut ni? Bagi jemaah haji tamattu'. Sementara menunggu hari 8 Zulhijjah, mereka boleh melakukan umrah sunat beberapa kali. Memang boleh. Niat umrah hendaklah dilakukan di tanah halal seperti Tan'im dan miqat-miqat lah. Kena keluar ke tanah halal. Cuma anjuran kita kepada jemaah lebih baik jangan pulun umrah sebelum haji. Jangan perbanyakkan. Kenapa? Kerana kita nak prepare, nak ready badan kita bagi sihat, semangat tu masih kuat untuk haji. Tumpu haji. Cukup dah buat sekali kalau lah panjang sangat. Kadang yang KT awal tu, berapa bulan kita sebut tu, terbang mula tu, kan? Penerbangan mula 1 Zulqaidah tu, 5 bulan ke? 9 bulan Mei, dah terbang dah. Jadi dia akan ada di Mekah lama. Hampir 30 hari ikut sebelum haji. 28 hari, 30 hari. Sebelum wukuf Arafah. Lebih kurang 25, itulah antara 25 dengan 30. Sebelum wukuf Arafah. Panjang sangat. Tapi selepas habis haji 13 bulan, tak lama, 2-3-4 hari, dah nak balik Malaysia. Yang ni, orang ni, kita minta buat umrah, kalau rajin nak buat banyak, buat sebelum tapi awal-awal. Hari pertama dah sampai Mekah tu, pulun. 1, 2, 3. Cukup dah dapat 3, 4 kan dah cukup dah.
Nak buat 7. Okeylah, pulun 7 hari pertama. Sebab dia ada, kalau demam pun ada masalah untuk recover dia sebelum 8 bulan Zulhijjah tu. Ada 3 minggu lagi. 2 minggu lagi contohnya. Masih panjang. Sebab dia nak buat umrah selepas haji pendek sangat. Ada 5 hari yang selepas hajinya. Tak ada nak buat umrah. Sebab waktu tu terlalu padat. Ni berpeluang orang yang KT awal, memang dia sampai awal-awal itu jangan rehat. Kalau boleh, sebab dia tengok plan dia, lepas haji nak balik awal. Jadi kalau boleh sampai-sampai tu pulunkan umrah. Banyakkan umrah. Buatlah, kalau target dia 3, habiskan 3 dalam 3 hari tu kan. Lepas tu dia demam pun, ada masa lagi untuk recover dia. Okey. Namun dinasihatkan kepada jemaah tamattu' agar mereka tidak melakukan umrah apabila masuk 1 Zulhijjah. Relax. 1 tu stop lah. Sebab apa? 1 tu dah terlalu padat. Kalau tuan-tuan buat umrah, mungkin nak habis dalam masa 1 hari tu terlalu penat. Kan? Tawaf dah berebut dengan orang. Sa'i lagi. Kan? Susah. Sebagai persiapan dari segi kesihatan fizikal untuk mulakan kerja haji 8 Zulhijjah nanti. Itu dia. Kita nak tumpu ini. Dan sehingga kita anjurkan juga tak payah ulang alik kerap ke masjid. Jangan berebut nak masuk dalam masjid. Madai semayang di dataran-dataran di luar. Sebab nak masuk masjid kena lama. Lama tu kena mungkin terjemur tengah panas kita lama. Tak apalah kita semayang kat datarannya. Bila orang dah azan kita pergi je lah. Dapatlah kat jalan raya mana. Alhamdulillah. Supaya kita dapatlah jaga kesihatan kita. Banyak ni jemaah haji. Yang saya cerita dulu, orang yang duduk di Aziziyah ni. Pulun dia nak pergi. Marah travel. Tak bawa pergi masjid. Dia pun nak pergi sendiri. Jalan kaki pun tak apalah Ustaz. Saya sanggup jalan kaki. Naik teksi lambat. Lambat bukan apa. Dia dekat je 5 km. Memang jalan kaki mungkin saya boleh cepat daripada teksi. Teksi dengan jam. Sampai tu polis tak bagi masuk teksi. Turun jalan kaki juga. Kan? Bayar mahal. Jadi jalan kaki pergi balik dah demam. 1 tu dia masuk 3 Zulhijjah dah demam. Mai 8 dah sok-sek. Nak doa pun tak boleh. Kan? Hidung terganggu, kepala pusing, penat. Jadi terganggu semua. Okey, hati-hati dalam bab tu. Yang ketiga, bagi jemaah tamattu' yang telah selesai kerja umrah dan haji, boleh mengulangi umrah sebelum pulang ke tanah air jika ada kesempatan. Jadi kalau tuan-tuan yang KT akhir-akhir ni, sebab dia masa, orang akhir ni masanya selepas haji tu panjang. Pulun lah tu. Pulun buat umrah. Yang tu kadang-kadang malas pula orang nak buat. Ustaz dah pula, haji janganlah 1 je umrah. Kena pergi lagi. Kan? Okey, lagi apa? Ada lagi. Jika telah berniat ihram umrah, walaupun umrah sunat, jemaah wajib menyelesaikan semua amalan. Jangan. Ni satu orang tersalah anggap. Dia kata saya buat umrah sunat je Ustaz. Malas nak tawaf bagi habis, cukuplah selesailah. Sebab saya buat umrah sunat je. Tak. Umrah sunat pun bila dah mula niat wajib habiskan. Walaupun umrah tu umrah sunat. Banyak orang salah faham. Kena sampai habis juga. Sampai gunting. Okay. Yang kelima, niat ihram umrah sunat tidak boleh dibatalkan sesuka hati. Walaupun dalam keadaan uzur. Walaupun duduk koma kat hospital. Ustaz, saya koma terlantar kat klinik ni, kat hospital ni. Koma nak niat macam mana kan? Maksud sakit kat hospital lah. Ustaz, saya batalkan niat saya tak mau nak habis, tak nak pakai baju biasa je lah. Tak boleh. Dia kena cara tadi. Kalau tak boleh nak habiskan, sembelih seekor kambing, dam ihsar, gunting rambut. Baru selesai. Sebab dia dah niat. Ibadah umrah sunat atau wajib hendaklah disempurnakan sebelum melakukan tawaf wada'. Tawaf wada' ni hari nak balik lah. Okey, masuk niat syarat. Saya dah cerita niat syarat tadi kan. Tapi kita tengok apa dia sebut di sini. Niat umrah yang dikaitkan dengan sesuatu. Jika terhasil sesuatu itu, maka terlepas dari larangan ihram. Contoh. Maksud dia kata, kita dah niat umrah yang ada syarat. Kita buat syarat tadi sekiranya sekian-sekian. Bila berlaku apa yang kita syaratkan tadi ni, maka terus berlaku tahallul. Batal. Contoh sini,
sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya, ni syarat ni. Tuan-tuan, di sini dengan sekiranya jangan gap terlalu lama. Tak boleh terlalu panjang. Macam mana? Contoh katalah dia niat tadi di miqat, saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, dah selesai. Dah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jalan daripada masjid miqat tu, katalah di Bir Ali, naik bas. Ustaz kata kena orang yang dekat-dekat haid lebih baik naik syarat. Oh, tadi tak ada syarat. Baru nak sebut, sekiranya aku terhalang oleh haid, ketika itu aku jadi halal. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dah terputus jarak yang lama antara niat dan syarat. Antara niat dan syarat terputus lama dah. Tak boleh. Syarat tu tak terpakai dah. Tak boleh nak ulang balik dah niat. Kena teruskan yang tanpa syarat. Faham Okey. Ni contoh ayat. Ayat ni sekiranya aku terhalangan oleh haid, ketika itu aku jadi halal. Jadi kalau puan-puan niat terhalangan oleh haid, dia sebut haid. Tiba-tiba haid dia tak ada masalah. Yang masalah dia asma masuk wad. Dia kira syarat dia tak betul. Syarat dia tak betul kan? Tak kena syarat dia. Dia syarat sebut haid. Tapi yang jadi dia asma tersangkut di wad, tak berdapat. Tu kena sembelih kambing juga. Faham? Sebab dia sebut haid. Kalau dia tak sebut haid, dia kata sekiranya aku terhalang oleh sesuatu halangan ataupun oleh apa-apa halangan, terhalang oleh apa-apa halangan, ketika tu aku akan jadi halal ataupun tahallul. Tu tak kisahlah, dia mungkin plan dia tersangkut haid kot, tapi haid tak ada masalah. Asma, samalah, halangan juga. Aksiden, kemalangan kereta, sama, halangan juga. Faham? Lebih baik saya guna ayat, jangan guna haid. Apa-apa halangan. Sekiranya terhalang oleh apa-apa halangan. Faham tu? Boleh ada soalan? Silakan. Sebelum kita teruskan lagi. Masih bab niat yang kita dah cerita tadi. Dia kata halal. Sebahagian mengatakan tak payah tahallul lagi dah. Tak payah gunting. Tapi eloklah gunting juga. Ambil apa yang Nabi ajarkan, sembelih kambing, gunting. Walaupun dia kata halal. Tapi saya lebih prefer tuan-tuan perempuan guna tahallul. Saya akan tahallul. Aku akan bertahallul. Sekiranya aku terhalang oleh apa-apa halangan, maka ataupun ketika itu aku akan bertahallul. Guna ayat bertahallul lagi tepat, sempurna. Apa-apa halangan, maka aku akan bertahallul. Pun berlaku. Jadi kalau sebut halal ni, dia terbatal terus. Kalau sebut halal ni, datang dia haid dia, automatik dah tak boleh buat umrah dah. Tak boleh dah nak buat. Contoh dia dah tawaf, kan? Dia niat guna ayat ni. Sekiranya terhalangan oleh haid, ketika itu aku akan jadi halal. Kan dia guna ayat ni. Dia dah tawaf selesai, tak haid pun. Nak pergi sa'i, baru datang haid. Apa jadi dia? Dia jadi halal, batal dah separuh jalannya. Sedangkan sa'i dalam keadaan haid, sah tak? Sah. Sekarang dah automatik datang haid, batal lah. Dia tak boleh sa'i, dia tak boleh lagi nak gunting rambut yang selepas sa'i tu. Kan? Dia dah batal dah. Bukan rugi. Kalau saya guna ayat yang saya sebut tadi, saya ketika itu aku akan bertahallul. Bertahallul. Jadi apa jadi? Contohnya, tadilah selepas tawaf, tak haid. Nak pergi sa'i baru datang haid. Dia boleh tunda tahallul dia. Selesaikan cepat sa'i dia. Gunting rambut. Selesailah, dapatlah umrah dia. Kan? Okey. Ada soalan? Ya, sila. Oh, tak jadi. Saja aku menjalankan umrah kerana Allah Ta'ala. Tak sebut ihram. Tak boleh. Kena sebut ayat ihram tu juga. Dan aku berihram kerana Allah Ta'ala.
Bagus. Lagi? Ada soalan tuan? Beku tuan? Yang nampak semua beku ni. Sejuk ya? Boleh tutup juga aircon. Ada orang boleh kontrol aircon agak. Yang depan ni kot, tak mana tak tahulah. Yang sejuk kan bagi satu. Ni dua sini. Yeah. Nota, tidak hanya terikat niat bersyarat bagi kes haid sahaja. Bagi kes penyakit dan sebarang halangan juga boleh diniatkan dengan cara bersyarat. Tadi. Jadi selalunya kita anjurkan kepada orang yang uzur-uzur lah. Yang jalan dah ni, kena wheelchair apa semua ni. Takut dia tersangkut asma apa semua. Biar dia niat bersyarat. Walaupun dia orang lelaki. Tapi jangan guna perkataan haid. Nanti dia baca buku dalam buku haid. Dia pun baca orang lelaki. Ustaz baca bersyarat Ustaz. Ya. Sekiranya aku terhalang haid. Ketika itu aku tahalul. Bila nak haid? Masuk uat koma sebulan pun tak haid-haid juga. Maka tak boleh nak tahalul dia. Okay. Niat bersyarat ni dalil-dalilnya lah. Aisyah di bai'ah di nama orang ni. Binti Zubair masuk ke tempat Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan haji akan tapi saya sakit." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah haji dan bersyarat. Menambah syarat dalam niat ihram. Tempat tahallulku di mana aku tak." Ni pun salah satu ayat dia ni. Ini ringkas sikit. Tempat tahallulku di mana aku terhalang. Itu umum lah. Boleh guna ayat tu. Contoh tadi kita balik belakang. Saja aku menjalankan umrah dan ihram dengan Allah Ta'ala, tempat tahallulku di mana halanganku. Okey? Cantik ke lah ayat tu? Simple, mudah. Jadi ada halangan kat situ, kita akan tahallul. Okey. Apa lagi tuan? Keadaan niat bersyarat yang dibolehkan dalam keadaan tidak berhaid. Dia belum haid, dia niat, boleh. Dia sebut dengan syarat dia tadi ni. Syarat dia lain sikit ni. Dia tambah syaratnya, sekiranya aku kedatangan haid dan haidku berterusan sehingga tarikh pulang, maka aku akan halal lah aku. Jadi halal aku, tahallul lah aku. Syarat macam tu pula. Boleh. Ayat syarat ni terpulang pada apa nak tuan-tuan nak buat syarat. Kan? Bolehkah buat syarat duit habis? Kan? Kan? Sekiranya duit aku habis, aku akan tahallul. Lolak. Kan? Boleh. Maksudnya sah lah, valid ni syarat dia. Kan? Tapi kalau duit dia tak habis, tak boleh lah. Jadi habis duit, masuk sehari dua, duit habis. Belanja makan, duit habis. Boleh? Tahallul lah. Kan? Tapi janganlah. Jangan macam main-main pula kan. Tu saja buat contoh lah, tak pernah ada orang buat lagi. Dalam keadaan berhaid, dah mula haid masa niat tu. Dah mula haid, hari pertama haid dah, dia niat. Syarat dia, sekira haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halalku. Boleh? Ataupun boleh sebut berapa hari. Sekiranya haid aku berterusan sehingga 5 hari, maka aku akan bertahallul. Hari pertama, 2, 3, 4, 5. Ulang. Keadaan niat bersyarat yang tak boleh, macam mana? Dalam keadaan tidak berhaid. Dia berniat ihram umrah, kemudian ketika kedatangan haid dia berkata, tak boleh. Jika haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadilah. Dia kata haid aku berterusan, sekarang dia tak haid lagi. Itu tak kena ayat dia. Dia belum haid tapi kata haid aku berterusan. Nah, macam tak kena. Okey. Tapi saya pesan sekali lagi, dalam niat haji jangan ada bersyarat. Kami di tahun 2022 musim haji, tabung haji suruh semua jemaah niat bersyarat haji waktu haji ni. Sebab waktu tu COVID kan baru buka kan. Dia orang bimbang-bimbang, takut sampai satu masa kok berlaku apa-apa yang tak dijangka, Masjidil Haram ditutup. Orang tak boleh tawaf. Ataupun padang Arafah ditutup. Boleh berlaku, boleh jadi kan. Mungkin terjadi Arafah tutup, semua tak boleh pergi Arafah. Jadi tabung haji kata prepare je lah niat bersyarat. Kita pun risaulah. Tapi saya dan jemaah-jemaah
beritahu kata lebih baik tak payahlah. Siapa nak niat bolehlah ikut yang saranan tabung haji, tapi saya cadangkan pribadi, saya cadangkan tak payahlah. Kita jalan macam biasa. Tawakal pada Allah. Tapi alhamdulillah lah tak berlaku tutup-tutup tu, tak ada lah. Kan? Semua jalan dengan baik lah. Ikut aturannya. Jadi dalam haji ni lebih baik jangan niat bersyarat. Walaupun di sudut hukum sah. Jadi dinasihatkan niat bersyarat hanya dalam keadaan berikut ketika mengerjakan umrah selepas kerja haji. Kan? Takut, kenapa sebelum kerja haji tak boleh? Takut terbatal umrah pertama kita, tak jadi tamattu' dan kena repeat. Contoh, masuk 1 Zulhijjah, dah niat umrah. Niat bersyarat pula tu. First masuk tu dah niat bersyarat. Sekiranya ada halangan apa-apa, maka tahallul. Sekarang halangan tak boleh buat kerana haid. Okey, dia batalkan, dia dah datang haid, dia pun tahallul. Dia nak pergi buat haji, kan? Dia kena buat juga umrah 1 kali lagi. Kena mula balik umrahnya yang lepas batal tu. Faham tak? Okey. Kalau tak sempat umrah yang repeat tu, takut terjejas hajinya. Jadi lebih baik kalaulah jangka panjang lagi sebelum haji, bolehlah. Kan terbatal pun ada masa lagi nak buat umrah, kan? Okey. Dan sebab ada penyelesaian lain. Contoh yang pergi lambat. 5-6 bulan pun sampai, 5 bulan pun sampai Mekah. Dan dia masih nak buat tamattu', nak buat umrah. Dia tak nak bersyarat. Niat biasa, umrah biasa aja, tak ada syaratnya. Kan? Dia tak nak bersyarat. Lepas tu 8 bulan niat haji. Kan boleh tambah jadi haji apa? Haji qiran. Tambah niat haji. Maka automatik hajinya jadi qiran. Nampak sangat tuan-tuan dah beku dengan sejuk ni kan? Mulut pun tak boleh nak jawab. Saya pun sejuk ni. Okey, ketika mengerjakan umrah di luar musim haji, dia saran, ni saranan. Tapi kalau niat bersyarat juga boleh ke? Boleh, tak masalah. Tapi saranan lebih memudahkan perjalanan tuan-tuan, apa yang disarankan di sini. Okey, peringatan. Tidak dibenarkan berniat ihram haji bersyarat kerana dibimbangi tidak mendapat haji pada tahun tersebut. Itu buat haji. Jangan. Takut terbatal tengah jalan, tak dapat selesai haji, dah seumur hidup kita tak dapat buat haji lagi dah. Kerana haji terikat dengan waktu tertentu. Haji, musim haji je, bulan haji je. Daripada bila bulan haji? 1 Syawal. Sepanjang Syawal, sepanjang 30 hari Zulqaidah dan sampai 10 bulan subuh, 10 bulan Zulhijjah. Itu je musim haji. Umrah anytime. Terbatal hari ni, bulan depan kita beli tiket pergi lagi kan. Contohnya. Tak ada perlu pada kota, visa. Visa benar lah. Tapi kota tu tak ada. Okey. Okey, cuma satu soalan, bukan soalan apa, saja nak tambah ilmu tuan-tuan. Bila masa tuan-tuan tak boleh buat umrah? Ada 2 keadaan sahaja yang tak boleh dilarang buat umrah. Yang pertama, ketika tuan-tuan dah niat haji. Kan? Dah niat haji tak boleh buat umrah. Faham tak? Dah niat haji ni, dah terbang tadi niat saja aku mengerjakan ibadah haji rakan-rakan Ta'ala. Sampai nak buat umrah pula. Tak boleh. Bagi selesai haji tu. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, bila? Iaitu bila dah niat umrah, nak niat umrah sekali lagi. Umrah kedua tu tak boleh. Contoh, orang ni nak pergi buat umrah ni sekarang ni. Terbang pergi, dia niat umrah dah di Qarnul Manazil. Okey. Sampai sana tengok Allah ramainya orang, penat apa semua, dia pun diam-diam tukar baju pakai biasa. Kan? Jadi ustaz-ustaz kadang tak cek. Balik-balik mai tengok, haji dah selesai semua. Kawan tu diam, tak kata apa. Kita pun anggap dia selesai. Dia tak cerita kat kita. Pernah berlaku kat saya lah. Jemaah saya.
Dia pun diam tak kata apa. Kita ingat dah selesai. Okey, semua tuan-tuan macam mana tawaf tadi. Ketika tawaf ada buat ni, muhasabah baliklah. Postmortem balik. Sa'i ketika dia diam tak kata apa. Okey, besok kita pakai ihram sekali lagi. Kita akan pergi ke Ja'ranah, lawatan sana sekali dengan ihram umrah. Dia pun bawa kain ihram sekali, pergi sana, dia pun niat ikut saya niat. Sah tak niat kedua dia? Tak sah, sebab niat pertama tak selesai pun. Niat kedua tak jadi. Katalah niat kedua ni, dia buat sungguh, dia pergi tawaf, dia pergi sa'i, dia pergi gunting rambut semuanya. Yang tawaf, sa'i, gunting rambut tu, kira yang niat mana? Niat pertama kan niat kedua? Akan automatik jadi yang pertama. Niat kedua tak jadi apa-apa lah, kosong, tak dia ambil kira. Cuma dia pakai baju biasa tu kenalah dam, gunting rambut apa semua kena dam. Yang gunting rambut sebelum tu yang dia sembunyi tu kan, yang niat pertama tu, tu kena dam lah. Jadi itu dua keadaan. Tak boleh kita niat umrah semasa kita dah sedang buat haji, ataupun sedang dah ada niat umrah yang belum selesai. Tak boleh niat umrah double. Okey. Seterusnya tawaf wada'. Ada tajuk tawaf wada'. Tawaf wada' kita masuk besok tuan-tuan. Tawaf wada' dan Madinah. Tawaf wada' dan ziarah Madinah besok insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan buat siri praktikal pada 5 kan? 5 Mei insya-Allah. Apa yang kita buat dalam praktikal tu, saya harap yang dah daftar datang ni, datanglah walaupun nama dia tak dapat pergi haji. Harap-harap semua dapatlah kan? Semua kita, harapan kita, semoga Allah tunaikan hajat kita dapat dipilih nama untuk pergi haji. Jadi kita lakonkan daripada pakai ihram, niat di miqat bersama ni, pakai ihram siap di sini, dan kita akan lakonan pergi kepada Arafah, buat satu tempat Arafah. Saya akan cerita apa yang kita buat di situ di Arafah dengan sembahyang, tak sembahyang lah, cuma diceritakan. Dan kita pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina, dan kita ada lakonan melontar dengan batu, dan ada jamrat semua akan disiapkan. Jadi lebih-lebih lagi tuan-tuan yang memang dah dapat nama untuk pergi haji, sangatlah dianjurkan untuk datang, wajibkan untuk datang. Adapun yang tak dapat nama, kita alu-alukan. Kita dapat untuk ilmu, untuk lebih gambaran tentang perjalanan haji tu, datanglah. Tengok macam mana perjalanan Arafah, Muzdalifah, duduk di Mina, dan akhirnya balik tawaf sa'i. InsyaAllah kita akan lakonkan dengan replika yang kita bawa, Kaabahnya, apa semuanya, Arafah dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat. Dan yang keduanya, saya juga bila dah selepas ni, mungkin ada yang baru ataupun kawan-kawan tuan-tuan yang belum ikut kursus tapi nama dapat. Saya sediakanlah satu modul untuk 1 hari je kita buat penerangan ringkas perjalanan haji. Tu boleh je kontak saya untuk buat di rumah ke, mungkin dia kumpul 2, 3, 4 orang kawan di satu rumah, kita buat di situ je. Ada slide yang ringkas saya akan buat dalam masa 1 hari, boleh insya-Allah. Cuma dia terpaksa kena banyak refer lah. Banyak ulang kaji. Kalau dia belum ada kursus yang lain. Dan insya-Allah selalunya ustaz-ustaz kita yang bimbing jemaah ni bila sampai di Mekah, di Madinah, Mekah, semua dia akan ulang slide ni. Ulang balik. Gini-gini. Dan terutama apa yang pengalaman saya bawa, setiap kali pergerakan kita akan beritahu kita nak pergi mana. Kita nak pergi ke Arafah. Apa yang kena buat di Arafah? Prepare siap tentang Arafah. Dan Arafah, sebelum pergi Muzdalifah kita terang. Muzdalifah ada apa. Di Muzdalifah sebelum pergi ke Mina, cerita dulu. Di Mina banyak masalah. Siang di Mina kita relax, ni tak ada apa pun. Jadi saya anjurkan juga pada semua jemaah, jangan rasa segan-segan nak soal, walaupun benda remeh-temeh dalam kerja haji. Kadang-kadang kita nampak pekerjaan tu kerja remeh-temeh. Nak tanya hal rambut selai je gugur, rasa banyak segan pula nak tanya ustaz. Dah. Kita sangat mengalukan soalan. Walaupun perkara yang tuan-tuan anggap kecil punya hal, remeh, tanya member boleh, lebih baik janganlah. Selagi dia fatwa Hanafi pun tidak, Maliki pun tidak.
jahili punya fatwa. Apa dia jahili? Mazhab baru Ustaz. Mazhab jahil, dia tak tahu. Dia main hantam je. Ada lagi mazhab, selalu dia kata kan, mazhab jahili. Satu lagi mazhab hantami. Main hantamnya kan. Hantami. Allahu Akbar. Bunyi sedap. Oh, mazhab hantami Oh, kat mana Tahun bila rupanya kawan hantamnya. Jangan Jadi lebih baik refer dengan ustaz yang boleh bagi keyakinan jawapan pada kita. Dan kita nak banyak soalan ni, kadang-kadang kita pun tak jangka orang tu boleh tanya soalan tu. Dia boleh tanya soalan ni. Jadi saya yang dapat soalan pun kadang-kadang tak dapat jawab. Refer dengan ustaz ni, dapat ilmu juga. Jadi jangan rasa segan nak mesej-mesej, nak WhatsApp. Di sana ada saluran WhatsApp lah selalunya. Dan yang kedua, talian. Dia panggil TAIB. Taib. Kadang-kadang geram sangat dah jadi taib je. Call tak jawab, call tak jawab. Talian taib je. Marah. Awal-awal taib. Jadi itu talian call. Kita call center tu, cakap Melayu, tamu haji lah. Call tu number dia. Kita akan bagi semua jemaah. Kadang dia duduk kat mana kan nak tanya soalan, dia terus call dia. Jadi tanya, jangan segan, supaya ilmu tu kita buat, benda ni nak buat setahun sekali. Bukan setahun sekali, semua hidup sekali. Kan? Bukan semua ilmu kita boleh kuasai dalam masa terdekat. Singkat. Tapi bila nak berlaku, tanya. Dah berlaku. Supaya haji kita yang semua hidup tu sah di sisi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Akan datang kita sambung yang ni Tawaf Wada dan slide Madinah insya-Allah. Esok insya-Allah. Jadi itulah kalau yang berminat ambil nombor telefon saya untuk sama ada nak buat di rumah ke, kursus singkat tu. Ataupun di mana-mana ajalah, pulang pada tuan-tuan Kalau boleh taklah jauh sangat kan. Kalau jauh sampai ke negeri-negeri lain tu sah sikit kan. Wallahu ta'ala alam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi. Allahumma barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza. وباركنا في قراءتنا هذه واجعل حجة لنا لا علينا واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.